Selamat sejahtera. Mari kita tengok dialog di antara Ralph, Sean dengan Matt. Sean, cuba kau teka, bebe. Aku ada berapa urat rambut, ha? Manalah aku tahu. Kau saja nak pilih aku botak kan? Dah semalam aku kena kau-kau dengan bapa aku. Sebab Cikgu Zaini lah mengadu pasal rambut aku. Hari ni kau perli aku pula. Aku tak tahu. Berapa je tahu. Yang aku teriata. Sabar, Sean. Aku tahu, Ralph. Kau ada X urat rambut. Kan cikgu baru aja tadi. Kita boleh mewakilkan nilai yang tidak diketahui dengan huruf. Baik pelajar, setelah mendengar dialog tadi, sangat jelas bahawa Sean dengan Matt, mereka berdua sebenarnya sama-sama tidak tahu ada berapa urat rambut yang sebenarnya pada Ralph. Tetapi cara mereka menjawab berbeza. Sean mewakilkan bilangan urat rambut yang tidak diketahui itu dengan perkataan tidak tahu. Manakala Matt mewakilkan bilangan urat rambut yang tidak diketahui itu dengan huruf X. Apa yang kita nak belajar hari ini, bab 5 ungkapan algebra, sama macam apa yang Matt belajar. Iaitu kita akan mempelajari cara mewakili suatu nilai yang tidak diketahui dengan suatu huruf. Pelajar, mari kita buka buku teks muka surat 106. Gambar ini pun saya ambil daripada buku teks ya. So sekarang kita tengok sama-sama. Setiap bulan Encik Lim, Encik Azlan dengan Puan Kavita akan menderma kepada YKN. Di sini kita tahu Encik Lim menderma RM50. Encik Azlan tidak bagi tahu berapa ringgit dia akan menderma, tetapi dia bagi tahu dia akan menderma sejumlah duit yang sama. Dengan Puan Kavita, dia akan menderma bergantung kepada keuntungan yang diperoleh di kedai. Dia pun tak bagi tahu berapa ringgit yang diderma. So di sini yang sangat jelas hanya Encik Lim seorang je dia bagi tahu dia derma RM50. Untuk Encik Azlan dia tidak bagi tahu berapa ringgit dan untuk Puan Kavita pun tidak bagi tahu berapa ringgit. So untuk dua orang ni ada kuantiti yang tidak diketahui. So ini kita namakan sebagai pemboleh ubah. Di sini dalam mathematics untuk nilai yang kita tidak tahu ataupun untuk pemboleh ubah yang kita tak tahu nilainya, kita boleh mewakilkan dengan huruf. So untuk Encik Azlan dia menderma X ringgit setiap bulan dan untuk Puan Kavita dia menderma Y ringgit setiap bulan. So kita boleh mewakilkan dengan X dan Y. So X dan Y ini adalah apa? X dan Y ini adalah pemboleh ubah. Dan di sini saya nak tanya satu soalan. Untuk pemboleh ubah X dan Y, mana satu mempunyai nilai yang berubah dan mana satu mempunyai nilai yang tetap? So di sini sangat jelas. Untuk nilai X ini mempunyai nilai yang tetap. Sebab apa? Setiap bulan Encik Azlan akan menderma wang yang sama. Di sini terkata wang yang sama. So untuk Puan Kavita, wang yang derma tu sebenarnya bergantung kepada keuntungan. Kalau keuntungan setiap bulan mesti tak sama kan? So Y ini mempunyai nilai yang berubah. Sekarang, mari kita tengok contoh satu dalam buku teks. Dalam contoh satu, sebenarnya, selepas baca soalan kita tahu ada 3 arahan yang sangat jelas. Wakilkan setiap pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Seterusnya, kita kena tentukan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap ataupun nilai yang berubah. Ini arahan yang kedua. Untuk arahan yang ketiga, berikan justifikasi anda. Kita perlu terangkan sebab. So di sini arahan yang pertama sebenarnya ramai akan tanya saya soalan yang sama. Cikgu wajib ke guna X? Cikgu wajib ke guna Y? Apa huruf yang saya patut guna? Ini semua yang korang akan tanya. Sebenarnya daripada A sampai ke Z kita ada 26 huruf. Semua huruf ini boleh diguna sebenarnya. Tetapi saya berharap korang akan elakkan guna beberapa huruf ini. Beberapa huruf ini sebenarnya saya memang tak galakkan korang guna. Sebab apa? Sekarang kita tengok. D ini macam 6. L macam 1. O macam 0. Q pula macam 9. S nampak macam 5. Z nampak macam 2.
tambah macam T, darab macam X. So, semua nombor ini sebenarnya kita elakkan untuk guna. Sebab saya risau. Tulisan pelajar ada yang sangat buruk sampai dia sendiri pun tak boleh bezakan apa yang dia tulis. That's why untuk mengelakkan kesilapan berlaku, saya tidak menggalakkan korang guna beberapa huruf di sini. Tetapi untuk ada 3 huruf tu, sebenarnya kita boleh guna dengan mengubah suai sedikit pada huruf itu. Contoh, untuk T, kita boleh tulis dalam bentuk ini. Untuk X, kita boleh tulis dalam bentuk ini. Dan untuk Z, kita boleh tulis dalam cara macam ni. Okay, so untuk 3 huruf ini sebenarnya masih boleh digunakan kalau kita ubah suai sikit. So untuk huruf-huruf lain, bukan tak boleh guna ya. Untuk huruf-huruf di sini, bukan tak boleh guna tapi elakkan guna. Mari kita tengok contoh 1A. Kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. Okey, daripada soalan ni, langkah pertama yang kita perlu kenal pasti adalah mana satu adalah pemboleh ubah yang kita nak. Okey, untuk soalan A, kita tahu kadar faedah yang kita nak tahu berapa nilainya. Okey, tetapi kita tidak tahu. So, di sini saya akan mewakilkan kadar faedah dengan satu huruf yang sesuai. Okey, so bagi sesiapa yang rasa pening kepala nak fikir nak guna huruf mana satu, senang je, awak ambil perkataan kadar faedah, awak ambil huruf yang pertama K, ataupun awak ambil huruf yang pertama F. So siapa nak guna X, nak guna Y, dialuk-alukan, tak ada masalah. Okey, so asalkan sesuai ya. So untuk saya akan ikut dalam buku teks, dia gunakan K. So saya akan menggunakan K mewakili kadar faedah setahun untuk simpanan tetap. Okey, saya sudah menjawab arahan yang pertama. Sekarang kita tengok arahan yang kedua. Dia nak kita tentukan sama ada nilai itu tetap ataupun berubah. So sekarang kita tahu ini adalah simpanan tetap. So untuk simpanan tetap setahun ada 12 bulan. So katakan kita nak buat simpanan tetap setahun mula daripada bulan Januari. So, pada bulan Januari, kadar faedahnya kalau 3% sampai bulan Disember. Okey, kadar faedah dia pun akan kekal sebanyak 3%. So, ini adalah simpanan tetap. So, K mempunyai nilai yang tetap. Sebab dia tak akan berubah. Kalau kita simpan 3 bulan, so 3 bulan tu kadar faedah dia akan sama. Okay, so kalau kita simpan setahun tu kadar faedah dia akan sama. So, K mempunyai nilai yang tetap. Sekarang saya nak buat arahan yang ketiga. Berikan justifikasi anda. Maksudnya kita kena terangkan. So, saya terangkan terus di sini kerana kadar faedah untuk simpanan tetap tidak akan berubah dalam tempoh masa setahun. Okey, maka terjawablah soalan A. Sekarang mari kita tengok contoh 1B pula. Masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. So, daripada soalan ini yang kita tahu pemboleh ubahnya adalah masa perjalanan. So, di sini sesiapa nak gunakan huruf M untuk mewakilinya ataupun nak guna huruf P mewakilinya, tak ada masalah. Untuk saya akan guna T ya. Sebab T dalam English adalah time, masa. Okey, dan T jangan lupa kita jangan guna T yang macam simbol tambah, tetapi kita buat sikit ubah suai. Macam yang sebelum saya ajar ya. Okay, so di sini saya akan guna T. So, untuk soalan B, T mewakili, saya ikut yang dalam soalan ya, masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari.
Okay, saya dah menjawab soalan yang pertama saya dah menjawab arahan yang pertama. Untuk arahan yang kedua, kita kena tentukan sama ada dia ada nilai yang tetap ataupun nilai yang berubah. Okay, masa perjalanan. Okay, boleh ke kita pastikan masa perjalanan setiap hari kita sama? So, kadang-kadang kalau hujan, kita akan lambat sampai ke sekolah, betul tak? So, masa perjalanan ke sekolah tu sebenarnya akan berubah ya. So, kita dah boleh menjawab yang kedua, T. Mempunyai nilai yang berubah. Okey, berikan justifikasi, kita kena terangkan ya. Kerana masa perjalanan Faizal berubah ataupun tidak sama ya pada setiap hari. Okay, so maka terjawablah soalan ini. So saya harap korang boleh menyiapkan latih diri 5.1a pada muka surat 107 dengan merujuk kepada contoh yang cikgu tunjukkan. Jangan malas nak tulis ayat. Okay, sebab dalam matematik ni sebenarnya dah banyak soalan yang pendek-pendek. Dia tak ada banyak pun ayat yang panjang. So untuk 5.1a ni mungkin panjang sikit tapi jangan malas. Okay, so saya harap korang boleh menyiapkan latihan merujuk kepada contoh yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, selamat menjawab.